Hai, selamat datang semua. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan Waze. Okay? So, untuk makluman semua, Waze ni merupakan satu aplikasi, aplikasi navigation, or sometimes what we call it navigation system. So, maksudnya Waze navigation system ni selalu kita dengar kan, bila kita nak pergi ke destinasi ke, lokasi ke, kita nak pergi kan, kita nak drive ke atau kita bawa motor ke, orang akan tanya, uh, send location ke atau send Waze location ke? Dia akan tanya macam tu. Okay? So Waze ni manfaat dia banyak manfaat. Dia membantu kita kalau kita tak tahu mana lokasi tu, kita hanya perlu masukkan nama lokasi tu. Lepas tu Waze ni dia akan pakai satellite punya signal untuk dan menunjukkan kita jalan destinasi untuk jalan untuk pergi ke destinasi kita. Okay? So itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan Waze. Okey. Untuk menggunakan Waze, senang saja. Kita perlu download daripada App Store Play Store. Kalau kita pakai Android, kita boleh pakai Play Store. Kalau kita pakai iOS, dia dinamakan sebagai App Store. Okey. So kalau kita klik pada Play Store, okey. Then kita klik, kita type W-A-Z-E Waze. W-A-Z-E Waze. Lepas tu kita klik search. Okay, kalau kita lihat balik W-A-Z-E Waze, dia akan tulis kat situ Waze GPS Maps Traffic Alerts. Okay, kalau yang mana yang belum download lagi, okay, kita boleh klik pada bahagian sini untuk download. Kalau macam saya dah ada dah, saya hanya perlu tekan klik pada open. Okay, alright. Okay, ni adalah muka depan Waze. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, dia warna putih. Kalau waktu malam sekejap lagi, sekarang tengah rekod pada waktu malam ni, dia akan tukar kepada warna hitam. Okay, dia akan reflect pada masa. Alright. Dia punya definition untuk dia punya depan ni senang saja. Ni merupakan dia punya mana anggaran lokasi yang kita ada di sini. Okay, mana anggaran lokasi. Okay. Untuk pergi ke destinasi, contoh saya memberi satu situasi, saya hendak pergi ke Wan Utama. Contoh. Okay, tu dia dah jadi gelap dah. So, saya nak pergi ke Wan Utama, saya hanya perlu type di bahagian atas. Nampak where to tu, ke mana kita nak pergi. Okay, so where to tu kita nak pergi, kita type dekat situ. Saya type Wan Utama. Okay, Utama. Okay, bila kita tengah type tu, jangan risau berkenaan yang dekat bawah ni, option-option dekat bawah ni, ini sebagai cadangan. Tapi untuk mendapat kepastian, kita klik terus Wan Utama, kita type Wan Utama, kita tekan pada bahagian search di bawah. Bahagian search di bawah kita klik, kita lihat balik. Okay. So masa ni bila tengah tunggu please wait ni, dia bergantung kadang-kadang pada internet. So kita hanya perlu bersabar sekejap sebab Waze ni dia tengah buat dia punya calculation. Maksudnya dia tengah buat calculation tu untuk mencari jalan yang terdekat. Itu yang bagus berkenaan dengan Waze ni. Dia bukan sahaja menunjukkan kita mana nak pergi destinasi tu, tetapi dia cuba dia akan menunjukkan kalau ada kemalangan di depan ke, ada roadblock di depan ke, atau kesesakan lalu lintas ke, kan. Dia akan memberi kita jalan alternatif yang paling cepat. Okey. So bila dah keluar dah dekat sini, kita mempunyai option kalau kita tengok option dekat bawah ni, ini adalah cadangan-cadangan yang diberitahu untuk Wan Utama. Okey. Untuk Wan Utama ni, kita perlu lihat tak semestinya option yang diberi itu betul. So kita kena check balik. Okey, contoh yang pertama, persiaran utama betul ke tak, atau di bawah persiaran bandar utama, Wan Utama, Wan Bukit Utama, Cangkat Bukit, Taman Bandar Utama. Saya rasa tak betul tu kalau kita tengok di Langkap Perak. Okey. So, kita boleh tengok balik based on dia punya alamat. Wan Utama Shopping Centre. Okay, lebih kurang 5.8 km. Itu dia punya alamat di bawah. Okay. Untuk mendapat kepastian, kita klik je pada Wan Utama Shopping Centre tu. Okay, dekat bahagian atas tu, perasan tak dia ada macam peta? Kita perlu tarik saja ke bawah. So, we just need to tarik ke bawah, kita boleh lihat balik. Betul ke tak? Kalau kita tak pasti, kita boleh zoom out balik. Central Park Wan Utama Shopping Centre. Dia dah tunjuk kat situ dah. Okay. Okay, yang bagus berkenaan dengan Waze ni, dia dah beritahu. Kalau masa tu, kalau shopping kompleks tu tengah buka, dia akan tulis gitu, open ke tak dia punya kedai dia. Di bawah ni, dia akan tulis. Dia akan juga memberi cadangan berkenaan dengan nearest car park. Maksud ni, Waze ni dia dah pandai dah.
Kalau kita search Wantama, dia akan tunjuk kita kapak yang terdekat, tempat yang kita nak. Kalau kita bawa kereta tu, kapak yang terdekat ya. Okay, dia akan tunjuk, dia akan nombor telefon. Kalau kita perasan ada operating hours, kan? Dia dah letak semua siap-siap dekat situ. Okey. Untuk pergi ke destinasi, kita hanya perlu tekan kepada bahagian Go. Okey, saya akan tunjuk. Terus kita klik pada bahagian Go. Kita klik. Kita tengok apa jadi. Okey. Okey. So, kalau kita lihat kat destinasi tu, dia akan beritahu mengambil masa 16 minit, lebih kurang 10 km, siap dengan anggaran tol. Dia dah beritahu dah, anggaran tol. Okay, anggaran tol kalau kita lihat balik adalah lebih kurang, this is the estimation saja. Alright. Okay, kalau kita lihat balik dalam destinasi tu, dia akan tulis kat situ, kita akan sampai lebih kurang dalam 16 minit. So, kalau kita lihat balik, saya boleh zoom out balik, saya pakai 2 jari, dia akan tunjuk kita melalui jalan Kuala Selangor, pergi ke Kepung, all those kind of things. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah bila kita dah pusing-pusing dah, kita tak tahu mana kita nak cari balik macam tu, kita klik pada perkataan recenter balik. Dia akan tunjuk balik di mana saya punya lokasi sekarang. Okay, so dia akan tunjuk di depan ni saya kena pusing belah kanan 70 meter. So kita follow je. Kita dah pasang dah semua dalam kereta, kita dah set semua dah, kita bawa je kereta, kita follow je, kita ikut je. Apa Waze akan bagi cadangan. Okay. So kalau kita tekan balik ke atas ni, dia akan menunjukkan semua informasi-informasi yang ada di depan. Okay. Contoh lagi satu, kalau kita tengok belah atas ni, okay, belah atas ni adalah jalan-jalan yang perlu kita lalui. Kalau kita nak tengok secara detail, kita klik je kat sana, kita akan nampak, oh, selepas ni 170 meter pusing kanan. Sampai ke jalan PJU 10/10E, kita pusing lagi 219 meter. Ini dia cadangannya. Kita sampai ke destinasi Wan Utama Shopping Centre. Itu saja. So bila kita sampai ke destinasi tu, dia akan memberi satu notifikasi yang you have arrived at your destination. Dia dah beritahu kat situ. Okay. So, kalau kita nak berhentikan, apa kita boleh buat? Kita tekan di belah bahagian kanan di bawah ni. Kita klik. Okay. Dan kita boleh klik stop. Maksudnya kita tak nak pergi. Okay. Okay. Satu situasi, tiba-tiba kawan kita tanya, boleh tak send location? Nak hantar lokasi tu. Macam mana kita nak buat send location tu? Okay. Kita nak send location, senang saja. Kita tengok kat belah kanan tu, dekat arrow tu balik, yang warna biru belah bawah tu. Kita klik kat sana. Kita klik share drive. Nampak dekat sini. Share drive dekat bahagian sini, kita klik pada share drive. Okay. So bermaksudnya kita boleh berkongsi di kita punya lokasi. Okay. Kita boleh share your drive. Anyone with the link can see your drive on the map and share it. Okay. So contoh saya akan share. Kita boleh share melalui WhatsApp, atau kita boleh share melalui Gmail, atau kita boleh Facebook, Twitter, macam-macam lagi option yang kita boleh buat. Okay, kita patah balik. Alright. So, kalau kita dah sampai, kita nak stop, kita hanya perlu tekan pada perkataan stop. So, kita klik dekat situ, stop. Senang saja. Okay, dia akan stop dekat sini. Alright. So, Waze ni memang macam-macam dia punya features yang ada, macam-macam gitu juga. Apa yang perlu kita buat is kita cuba explore. So, lepas ni bila kita nak cuba pergi ke mana-mana destinasi, apa yang saya syorkan sebenarnya adalah, kalau kita lihat balik, apa yang saya nak syorkan adalah mana-mana kita nak pergi pun, walaupun kita dah tahu dia punya destinasi tu semua, kita pakai Waze je. Sebab apa saya suka pakai Waze ni? Sebab nanti kita dah tahu dah, ada kemalangan di depan dah, Waze akan tunjuk alternative route. Dia cakap, kita boleh elakkan diri, kita elak ke sini, elak ke sana. Itu yang kita boleh sampai. Lagi satu, kita boleh memberitahu kawan-kawan kita. Contoh, kita ada mesyuarat dekat Wantama. Okay? Kita beritahu dia, okay, dia akan tanya, lebih kurang pukul apa kita sampai? Saya akan sampai lebih kurang 16 minit. Lebih kurang pukul 12, contoh. Okay? So, Waze ni memang dia very accurate. So far bila saya pakai Waze ni, dah lebih daripada 6 tahun dah saya pakai Waze ni. So far memang dia punya data dia very accurate. So, kita beritahu kawan-kawan kita, saya akan sampai lebih kurang 16 minit. Itu. Okey, lagi satu tip, contoh Waze ni buat sebab itu dia akan setting untuk kita yang membawa kereta. Okey,
what happens kalau kita seorang rider, kita bawa motor Kalau kita bawa rider, kita boleh tukar kita punya settings. Sekejap saya tunjuk you all cara-cara untuk kita nak tukar setting. Kita klik pada yang bahagian search ni, kalau kita nampak bahagian search ni, kita klik pada search, kita pergi kepada nampak yang ada macam gear tu. Okey, kita klik pada gear tu, itu maksudnya dia punya settings. Okey. Settings ni kalau kita lihat balik macam-macam dia ada. Maps lah, dia punya sound tu, you all boleh eksperimen daripada situ. Tapi bila kita tengok balik ada perkataan car details. Kita klik pada car details. Okey. Okey. Dalam car details tu kita lihat balik dia ada vehicle type. Maksudnya private. Okey. Kita klik pada vehicle type, kita boleh pilih. Sekarang ni kita ada 3 pilihan. Sebelum ni Waze tak ada. Dia ada satu je, private. Sekarang ni kita boleh letak pilihan adalah kalau kita bawa teksi, kita boleh klik pada teksi, atau kalau kita bawa motor, kita klik pada motor. So kita boleh tukar dia punya vehicle type. Sebab apa? Contoh seperti motosikal, walaupun ada kesesakan lalu lintas di depan, tetapi untuk motor dia tak akan beritahu kita sebagai kesesakan lalu lintas. Sebab motor kan kita boleh ciluk-ciluk kan, kita boleh go through traffic kan. So better kalau you all nak pakai Waze ni, kita ikut dia punya jenis vehicle type. So kalau kita pakai motor, kita tukar kepada motor. Kalau kita pakai kereta, kita tukar kepada kereta. Okay? Alright? So itu adalah sedikit sebanyak saya nak share berkenaan dengan Waze. So lepas ni kalau you all dah boleh, kita cuba dulu. Yang paling penting adalah you all set dulu dia punya lokasi, check balik dia punya destinasi tu betul ke tak, supaya kita tak sesat. Okey, kita sampai ke destinasi yang betul. Okey, bila kita dah habis, pastikan lagi satu tip adalah bila kita pakai Waze ni, dia akan pakai bateri yang banyak. Okey, sebab dia menggunakan GPS pada kita punya telefon bimbit. So memang bateri tu dia akan cepat habis. So kalau kita pasang kat kereta tu, pastikan kita cuba kita charge kita punya phone masa kita pakai Waze. Okay? So itu sajalah untuk tutorial pada hari ini. Jangan lupa komen kalau ada apa-apa cadangan ke mungkin ada pertanyaan ke berkenaan dengan tutorial ni, dan jangan lupa like and subscribe this channel. Terima kasih.